ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh saya dapatkan siapa yang tak hadir, tak datang untuk sirah nombor 1? Dua, tiga, empat. Okay, yang lain hadir. Nama saya Jeffrey. Saya berasal dari Ipoh. Saya seorang doktor perubatan dan juga seorang fasilitator ataupun penceramah editing. Ada sedikit ulangan, tak apa kan, supaya orang lain tahu di mana kita sekarang. Okey. Makna sirah. Kita semua tahu sirah bermakna sejarah. Ya. Maksud sebenarnya ialah perjalanan. Dan perkataan ini kita semuanya tahu, kita selalu guna. Cuma kita tak sedar bahawa ia juga, perkataan ini menjadi sirah. Apa dia? A word, satu perkataan yang kita biasa guna setiap tahun at least untuk menceritakan tentang Nabi. Tetapi kita tak sedar bahawa ia ada kaitan dengan sirah. Perkataan, apa dia? Isra. Isra itu maksudnya perjalanan, dan specifically orang Arab, perjalanan malam dipanggil Isra. Perjalanan malam dipanggil Isra. Orang Arab dia banyak perkataan tentang perkara-perkara yang dia banyak guna. Boleh faham tak? Kita pun macam tu. Sebab kita ada kelapa, jadi kita ada banyak nama untuk bahagian-bahagian kelapa, betul tak? Kita ada apa? Ada pokok, lepas tu pelepah, lepas tu lidi, lepas tu apa ni? Tandan. Betul, kalau banyak tandan kan 100 biji. Lepas tu tengah ada kelapa dia punya apa? Umbut. Dia batang kelapa tu umbut. Umbut kelapa. Lepas tu ada air kira pula. Kalau you potong dia punya pelepah, lepas tu you biar dapatkan nektar dia. Perasan tak kita ada banyak nama? Dan sebab kita selalu guna. Orang Arab pun macam tu. Untuk kita, kurma ialah kurma, betul tak? Ada nama lain tak? Tak ada kan? Tapi diorang tamar, kita baru belajar sekarang tak? Tamar sebab kita banyak bergaul dengan orang Arab semua tu. Kita dah mula kata, oh kurma istamar. Orang Arab dia ada. Kalau kurma muda, nama lain. Tua sikit, nama lain. Dan dimasak-masak, nama lain. Bahagian-bahagian pun nama lain. Sebab apa? Dia ada buku kurma. Macam tu juga kita tahu website tu apa, web ni apa, webinar lah, apalah seminar yang dalam web kan, webinar dan sebagainya. Sebab kita ada gadget. Kalau orang Arab tak ada benda ni lah macam ni. Jadi macam tu juga. Tahu tak orang Arab selalu dalam perjalanan? Tahu tak bahawa bapa Nabi mati on the way? Abdullah mati on the way. Aminah mati kat mana? On the way juga. Hashim, Nabi punya datuk, pun mati on the way juga. Perasan tak hidup dia penuh dengan perjalanan?
Sebab itu perjalanan ataupun journey is very important for Arab. Jadi bila dia important, diorang ada nama-nama lain yang spesifik. Dia pecah-pecah kan. Kalau you jalan malam, namanya Isra. Jalan siang, saya pun tak tahu. Saya pun tak sure apa jalan siang. Tapi malam jalan Isra. So now we understand. Safar mungkin, simple. General. Faham kan? Lagi banyak kita guna, lagi banyaklah perkataan. Okay. Good. Kenapa kita belajar sejarah? Dan kenapa kita belajar sejarah Nabi SAW? Kerana kita sayang Nabi. Betul tak? Dan perasan tak? Kalau kita sayang seseorang, kita betul-betul nak tahu tentang dia. Betul ke tak? Setuju? Ke kalau sayang tak apa, muka you macam mana pun I tak kisah. You suka makan apa pun I tak kisah. Janji you ada je dekat Sarawak tu. Saya kat Kawasan Maju. Ada ke orang sayang macam tu? I don't care. Saya sukalah tudung warna merah. Tak apa, tudung apa pun tak kisah. Saya suka makan ni, tak apalah, semua sama. Burger ke nasi ayam sama je. Perasan tak bila ada ayah yang jauh-jauh, dia akan call anak dia, ataupun dari office, dia telefon anak dia 6 tahun, 7 tahun. Apa dia tanya? Adik makan dah? Makan apa? Ikan goreng dengan nasi. Oh ya ke? Sayur ada ke tak? Saya nak tanya, bapak ni kisah ke dia makan apa? Sebenarnya hakikatnya penting sangat ke hari ini you makan apa? Dia akan jadi apa yang dia akan jadi, betul tak makanan kita? Tahu kan apa jadi kepada makanan? Penting sangat ke apa you makan? Actually not very important. Tapi sebab sayang, you nak tahu hari ini dia makan nasi goreng, esok dia makan mie. Perasan tak? Sebab sayang lah, bapak ni sibuk nak tanya. Everyday tanya pun tak apa, budak pun layan dia. Hari ni makan apa? Tak tahu, mak tak masak, dia tipu. Bapak malam. Perasan tak? Kita nak tahu. Sebab itu Nabi Muhammad SAW, sahabat Nabi, punya sayangnya pada Nabi. Tahu dia buat apa? Dia boleh tahu tau berapa uban atas janggut dan rambut dia. Dia kata waktu Nabi wafat, lebih tak sampai 10 uban ada pada rambut dan janggutnya. How can they stand all this? Sebab dia betul-betul renung tu tak? Renung sebab sayang. Dia cakap orang lain mungkin, tapi tengok je. Tengok. Kan? Jadi bila Nabi tengok dia pandang bawah tak dia. Takkan dia macam tu je kan? Kan? So tak segan. Dan begitulah tandanya sayang ataupun cinta kepada Rasulullah SAW. Tapi perasan tak, kita sangat tahu siapa artis mana yang cerai dengan mak siapa. Kita tahu dia kahwin dan kita tahu mas kahwin dia berapa, hantaran berapa pun kita tahu. Na'udzubillah. Seriously, saya bukan kata ini berdosa, tapi cuba kita tanya diri kita, penting sangat ke orang-orang ni? Dan mereka juga orang Islam, yes, mereka juga manusia, tapi penting sangat ke berbanding dengan mak ayah kita? Saya jangan cerita pasal Nabi lah. Artis kita tahu semua keadaan dia. Mak kita kahwin dekat mana kita tak tahu. Mas kahwin dia berapa tak sibuk dah tanya. Dan you tahu tak, kalau you tanya mak you, kalau kita tanya mak kita, dulu kahwin macam mana mak? Mak yang umur 60 sekarang, dia akan sangat happy dah. Kisahnya anak pada aku tak. Tapi kita itu semua tak ada. Alah mak, bukan Justin Bieber. Kita rasa macam tu. So something is very wrong dengan cara kita fikir. Kita tahu exactly pelakon mana yang ada sikit kekurangan, sikit kelebihan, suka makan apa, kita baca. Kita baca. Alhamdulillah. Saya selalu tengok Baca Indra. Ada Baca Indra? Baca Indra berhenti harian ke utusan? Tak tahu, adalah Baca Indra. Sebab dekat klinik tu ada je surat khabar yang free yang saya tak pernah baca tu. Saya tengok, menarik betul kan? Dia kan? Saya selalu buat lawak dengan nurse-nurse lah. Tak sangka kenapa doktor? Pelakon A sekarang jatuh cinta dengan pelakon B lah. Kata doktor ni parody lah tu. Dia tahu parody lah tu, tapi diorang sibuk itulah. Kita dah sebut, kau tahu tak? Dia bercinta sekarang. Alhamdulillah. Penting sangat. Bapak. Okey. Kenapa kita belajar sirah? Kerana ia arahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. You know what? Kalau tak belajar sirah, kita akan rasa Nabi Muhammad tu macam salah satu ustaz dekat tepi rumah kita. Kita akan rasa Nabi Muhammad itu salah satu daripada ustaz-ustaz kita. Dan memang fail punya. You pilih mana-mana ustaz, you rasa dia Nabi, fail. Garanti orang tak masuk Islam sebab perangai dia. Tak menarik sebab dia manusia. Dan manusia yang biasa pula tu. Sebab Nabi Muhammad ni, Abu Bakar, Umar pun tak boleh tandingi dia.
Yes, Abu Bakar sangat lembut. Sangat lembut. Umar sangat garang dan tegas dengan agama. Dan banyak kali apa yang Umar cakap, Allah setuju. Nak dekat 10 kali kot. Umar cakap A, Nabi kata B, Allah kata A. Allah setuju dengan Umar banyak kali. Kita akan tengok nanti. Tapi adakah Umar still better than Nabi? Tak, sebab Nabi ni seolah-olah sahabat-sahabat Nabi ni, dia ada macam sedikit daripada perangai Nabi. Jadi perangai berani dia ada pada Umar. Faham tak? Bahagian Nabi punya kelembutan hati, menangis banyak ni ada pada Abu Bakar. Bahagian yang sangat generous ada pada Abdul Rahman Auf, Uthman yang banyak duit. Dan bahagian lain-lain sekali. Bahagian rendah-merendah diri dan sebagainya ada pada hamba-hamba dia, sahabat-sahabat Nabi yang hamba. Macam Khabbab Ibn Arad, macam Bilal Ibn Rabah. Okey. Perasan tak Nabi ada perangai semua daripada mereka, tapi terkumpul di atas dalam satu manusia. Kalau kita tengok sahabat-sahabat Nabi, dia ada sebahagian daripada perangai Nabi semua. Allah Akbar. Dan kita belajar sirah kerana nak memahami betul-betul apa itu Islam. Saya bagi contoh. Betul marah tak kalau saya beritahu kita semua buanglah kita punya apa-apalah, kita ni dah kahwin ke tak kahwin ke tak payah, kita jadi manusia biasa je kat sini, boleh? Anak tak ada anak jangan kira kita manusia je. Kalau nama you Siti dah you, bukan Siti yang dah kahwin dengan Ahmad, bukan. Siti saja, okey? Tak ada anak dara, tak ada janda kat sini, tak ada yang berkahwin, semuanya manusia saja. Boleh? Keluar kejap, buang kejap je, nanti aku balik. Marah tak kalau agak-agaklah kita tengok satu perempuan yang dah berkahwin dan cerai. Okey? Dah berkahwin dan cerai, umur dia dalam 30-an, 40-an. Kita tengok ni, tengok perempuan ni. Saya lukis perempuan tu nak bawah ni, kau boleh bayangkan rambut dia panjang. Kalau Naura lukis macam ni kan? Naura macam ni, dia lukis rambut dia panjang kan? Ingat kan perempuan ni pernah berkahwin sekali, dua, dan sekarang ni umur dia 40-an. Dan sekarang dia ialah seorang janda dekat kita. Tengok dia agak-agak dia marah tak dengan satu hadis Nabi. Apa tu Nabi kata? Wahai Jabir, Jabir seorang sahabat Nabi, kenapa kau tak kahwin dengan anak dara, supaya kau boleh main-main dengan dia dan dia boleh happy-happy dengan kau? Cukup. Hadis sahih riwayat Bukhari. Dan hadis ni namanya hadis Jabir. Hadis panjang ni, kita akan lalui nanti. Saya nak tanya, agak-agak kakak ni, dia marah tak dengan hadis Nabi? Marah. Pasti. Hadis sahih tau. Ustaz-ustaz cakap kat mimbar ni, kahwinlah yang muda-muda. Kerana apa? Nabi kata, wahai Jabir, kenapa tak kahwin dengan orang muda supaya kau boleh happy-happy? Oh, kalau kahwin orang tua sikit tak happy. Satu. Oh, kalau kahwin dengan janda tak happy ke? Sebab Nabi kata, kenapa tak kahwin anak dara? Okay. Tengok hadis ni, kesian tak tengok akak ni? Kesian, rambut panjang. Tadi, saya fikir rambut sampai kaki. Tak apa. Kesian kan? Kalaulah akak ni hidup dengan faham hadis pak macam ni, maka dia akan ada sedikit kebencian dalam hati dia kepada Nabi Muhammad. Ataupun sikit apa tahu, question mark, lebih question mark. Nabi ni apa kan? Kenapa dia cakap macam ni? Sampai hati cakap ni. Kalau dia belum Islam, dia tak masuk Islam pun. Yes. Kalau belum Islam, dia tak masuk Islam. Tapi you tahu tak apa konteks hadis ni? Bukan nak cuba bagi jawapan yang sedap supaya orang akak ni sedap hati lah. Inilah reality. Apa dia? Saya cerita sikit boleh? Jabir ni on the way dekat perang, daripada satu perang. Jabir ni bapak dia baru je mati dalam perang Uhud. Abdullah namanya, Abdullah Ta'am. So Jabir tengah naik, saya cerita lah siap kan. Bahagian tu kita skip lah. Dengar betul pasal Jabir Ni dah masuk dah ni cerita ni. Dalam satu perang. Perang ini ialah selepas dalam 5 hijrah je lah. 5 hijrah. Dia naik. Hadis ni namanya hadis Jabir, hadis sangat panjang.
Dia naik unta. Dan unta yang dia nak naik tu sangat tua, slow. So dia belakang kan. Dan dia ni orang Ansar. Maknanya Nabi mungkin tak kenal dia. Ansar means dia orang mana? Madinah, bukan Mekah. Muhajirin from Mekah. Kita clear buat tu okay. So naik unta belakang sekali. Nabi ni orang yang kisah pasal sahabat-sahabat dia. Walaupun dia budak muda 17 tahun je umur dia sekali. Memang 17 tahun 17 atau 18. Nabi naik unta. Nabi mula borak-borak dengan dia. Kau siapa dia? Nabi tanya. Kau ni siapa? Nama aku Jabir Ibn Abdullah. Bapak aku baru mati dalam Uhud. Oh gitu. Dah kahwin ke? Dah. Dengan siapa kau kahwin? Aku kahwin dengan satu perempuan ni, dia kata. Dan perempuan tu dah janda, dah berumur sikit. Nabi tanya dia, kenapa kau tak kahwin dengan orang muda? Sebab dia umur berapa? 17. Dan ingat tak Nabi tengah striking a conversation dengan dia sajalah. Dia. Kenapa? Sebab nak bagi dia happy. Dah lah unta dia slow. Dan dia tak ada family, seorang-seorang di belakang tu. Dan tak ada siapa kenal dia. Dia orang yang macam simple person. Nabi layan-layan ke ni, kenapa kau tak kahwin dengan orang muda ataupun yang dara? Supaya you can play with her and she plays with you, and you can joke with her and then she can joke with you. Jabir kata tak boleh Nabi, sebab aku ada 9 anak adik perempuan. Bapak aku meninggal tu, dia tinggalkan mungkin 10 anak. Satu Jabir, 9 lagi adik perempuan dia. 9 ataupun 7, ada perbezaan riwayat. Mungkin 7. Saya rasa lebih 7 lebih tepat. 7 adik perempuan. Dan aku tak nak tambah seorang lagi adik perempuan. Kalau kahwin budak 17 tahun, dia kena layan lah ni, lagi 17 tahun budak ni. Kalau kahwin budak betul tak? Another adik for me kan. Dia pula nak merajuk, dia juga nak makan aiskrim kan. Jadi tak payah, pilih nak kakak-kakak sikit. Supaya apa? Jabir cakap, supaya dia boleh jaga-jaga, tengok-tengokkan adik aku sekali. Subhanallah. Nabi kata, apa yang kau buat good. Dan kemudian seterusnya. Nak sambung dulu, sambung sekali. Habis hari ni. Okay. Nak cerita dia, Nabi tengah cerita dengan siapa? Dengan Jabir. Bila Nabi cerita dengan borak-borak dengan dia, yang kurang sibuk-sibuk ni kenapa? Faham tak? Akak-akak ni jangan sibuk. Dan ustaz-ustaz jangan sibuk quote sikit-sikit. Salah faham. Dia kata bagus kahwinlah dengan orang anak dara. Mana boleh buat macam tu? Salah. Ini cerita pasal Jabir. Dan Nabi tengah nak clearkan, Jabir, kenapa kau tak kahwin muda? Sebab kau muda. Tak, I don't understand. Betul tak? Biasalah orang muda, biasa kahwin orang muda. I don't understand. Sebab tu Jabir berterangkan dan dia kata good. Sebenarnya ustaz-ustaz kena cakap apa? Buatlah macam Jabir. Kahwin dengan orang berumur sikit. Betul tak? Sepatutnya ustaz kena cakap macam tu. Kalau dia faham the whole hadis. Kalau dia boleh melihat dengan perspektif ini. Tapi tak, dia akan quote sikit-sikit ikut suka dia. Saya tak marah dengan ustaz-ustaz Malaysia tau. Saya tengah cakap ustaz Brunei tau. Tahu kan? Yang saya marah ni ustaz Malaysia. Ustaz negeri lain. Nanti quote masuk dalam YouTube. Tak apa, jual akan potong. Betul tak? Dan sekarang nampak tak? Agak-agak akak ni akan marah tak sekarang? Tak marah sangat dah, dia faham. Oh ya, betul lah. Logik lah. Kalau anak dia ni, kalau akak ni ada anak umur 15, 20 tahun nak kahwin, lelaki, dia akan pilih siapa? Orang muda juga, walaupun dia ni bekas janda juga. Sekarang dia kahwin mungkin, dia akan cakap, adik, kahwinlah yang muda sikit. Betul tak? Sama je nasihatnya. So kenapa kita salah faham? Kerana kita ambil snapshot. Oh, Nabi macam ni. Snapshot. Oh, Nabi kahwin dengan budak perempuan yang muda. Betul tak? Oh, Nabi kahwin ramai. Kita ambil snapshot. Tapi kalau saya cerita pasal sejarah, baru kita kata, oh, faham. Sebenarnya Nabi yang limit orang untuk kahwin banyak. Kalau tidak, orang Arab boleh kahwin sampai 50 orang pun tak pun. Dan sebelum Nabi memang orang kahwin ramai lah. Hanya 50-60 tahun lepas saja monogami jadi trend. Sebenarnya hanya, I can say 100 years lah, monogami jadi trend. Hanya baru-baru ini saja. Manusia dah lama dah, kalau kahwin memang berlambak. Jadi tak ada seorang perempuan pun akan tertinggal jadi janda kecuali ada 2-3 orang tengah tengok, boleh kahwin. Dia faham tak? Dia tak ada isu tau. Tak tahulah, tak ada siapa nak kahwin dengan saya. Nanti akan tengok sahabat Nabi, bila seorang mati, sahabat Nabi lain take over. Tak apa, you mati dalam perang kan husband you, I will take over. Dia mati, orang lain pula ambil. Maknanya tak ada isu tau. Lamanya tak ada jodoh. Dia hampir tak ada isu tak ada jodoh.
Available je ambil. Sebabkan budaya dia yang sangat baik pada saya. Nanti kita bincang kalau tak puas hati. Kita bincang kalau you tak puas hati kan dengan jawapan saya. Okay? Bincang. Okay. Alhamdulillah saya bukan mufti, so tak wajib ambil saya punya fatwa. Okay. Jepang tak pasal snapshot. Pasal jangan ambil sikit-sikit, ambil the whole story. Then you understand. Alright. Ini macam warm up lah, warm up. Kan? Warm up ni orang tak suka orang lama. Bila nak main bola ni, kan? Bila nak main ni, warm up je, stretching. Saya harapkan siapa yang lambat tu boleh sampai dan kita boleh start cepat. Okey. Siapa pernah dengar bahawa sirah ni siapa tulis? Banyak ni. Yang famous sekali buku sirah Ibnu Ishaq. Ada siapa sini pernah dengar ada masalah lah dengan buku-buku Ibnu Ishaq? Siapa pernah dengar? John mesti pernah dengar. Pernah dengar. Kalau you dua je saya nak cerita lah. Tak payah cerita. Tak payah cerita. Tapi cerita sikit lah. Tahu tak? Buku Islam banyak hilang tu kan? Tahu tak? Manuskrip asal memang banyak hilang. Sebab satu je manuskrip. Ada beberapa faktor kenapa buku-buku yang berumur 1000 tahun dulu hilang. Antaranya, dia buku kecil. Katakan Brother Ikmal, dia tulis buku 1000 tahun dulu. Kemudian saya anak cucu dia ataupun saya murid dia, saya masukkan buku ni dalam buku saya. Ada pula video kan. Faham tak? Saya tulis balik buku dia dengan komen-komen. Kemudian kalau buku dia hilang, okey tak? Masih terpelihara tak buku dia? Sebab saya dah tulis balik apa yang dia tulis, plus the commentary. Dan itu yang berlaku pada buku Ibnu Ishaq. Dia berkawan dengan sahabat. Dia seorang tabi'in. Dia seorang tabi'in Ishaq. Dia berkawan dengan sahabat-sahabat Nabi. So dia tulis buku-buku kisah-kisah sejarah. Tapi dia ni orang yang sangat panjang lebar tau. Apa ni? Agaknya kalau cakap dengan dia mesti panjang. Dia tak ada pendek-pendek. Tahu dia buat apa? Dari Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, semua cerita ni, sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai ke puisi-puisi syair yang siapa cakap, Jabir cakap puisi, dia tulis. Muawiyah ada sebuah puisi, dia tulis. Faham tak? Puisi pun tulis, chain of narrator pun tulis. Aku dengar dari siapa? Dia dengar dari siapa? Bahawa dia mendengar Nabi berkata, panjang apa pun. Puisi dah tulis, pendapat-pendapat siapa-siapa pun dia tulis. Maka buku dia jadi panjang dari Nabi Adam sampai Ibnu Hisham yang datang lebih kurang 100 tahun lepas dia, tengok buku dia, tak puas hati. Apa punya panjang lah buku ni, siapa nak baca? Saya rasa mungkin dia ada 30 jilid kot buku dia. Dan kalau bahasa Arab 30 jilid, itu panjang ni. Bahasa Arab sangat pendek. Kalau bahasa Melayu panjang, tahu kan? Kalau satu buku Arab macam ni, saya translate Melayu dia jadi gini. Tahu kan? Sebab perkataan kita banyak. Orang Arab tak, di satu perkataan dia mewakili 3 perkataan. Contohnya yuhawwidan, menjadikan Yahudi. Pasal di satu perkataan ni yuhawwidan atau yumajisan, ada satu hadis, menjadikan dia seorang Yahudi. Nampak? Ajak kan? Itulah contoh. So Ibn Hisham pun buatlah ringkasan. Dia buang semua saja, kecuali yang famous-famous je. Saja pun betul-betul. Kemudian dia buang the chain of narrator. Sebab ni semua dia kata untuk orang biasa tak perlu. Kemudian dia buang kisah-kisah yang tak perlu dia kata. Ulangan-ulangan tak payah. Jadi dia dah buat rumusan kepada Ibnu Ishaq punya buku. Masalahnya ialah buku Ibnu Ishaq tak dijumpai selama 1000 tahun. Ibnu Ishaq punya buku kita tahu je wujud, tapi tak pernah tengok lah. Orang zaman sekarang tak pernah tengok buku dia. Tetapi Alhamdulillah, yang kita ada cuma ringkasan, iaitu dibuat oleh Ibnu Hisham. Tetapi Alhamdulillah, seorang profesor nama dia Hamidullah Khan, rahimahullah, dah mati dah. Dia duduk dekat Paris.
Dia ni sepatutnya orang Pakistan. Sebenarnya masa dia hidup, Pakistan India belum pecah lagi lah. So tapi dia hidup dekat area Pakistan. Dia antara orang yang buat Constitution Pakistan. Tahu kan Pakistan India pecah kan? Dia antara orang yang buat Constitution. Tapi dia tengok orang semua jadi tamak. Saya yang siapa-siapa saja tak nak sebut nama. Macam tamaknya korang ni sebenarnya bukan sebab Islam korang buat ni, tetapi macam untuk puasa. Lama-lama dia boring dengan dia orang sebab dia academician ni. Dia kata korang pergilah, aku nak pergi Paris balik. Dia pun pergi Paris. Dan antara terjemahan Al-Quran pertama dalam bahasa Perancis ialah Profesor Hamidullah rahimahullah. Dah mati dah. Dan dia ni punyalah telitinya orangnya. Dia suka pergi library-library yang ulu-ulu tu. Dia tengok manuskrip. Rupanya kalau kita biasa pergi library yang besar-besar lah, jangan pergi perpustakaan desa oleh Kansar, memang tak jumpa lah. Ini library yang memang kuno ni, dekat Damak dengan Dimash, dekat apa tu, dekat Damascus semua tu. Dan even you pergi library negara, pustakaan negara, you kan tengok ada boxes yang penuh kertas. Dia macam dia tak buat, tak susun lagi sebab berterabur. Macam dia koyak-koyak dari buku-buku lama. Diorang just letak sekali. One day siapa-siapa yang rajin bolehlah tease out, tengok lah ni buku apa, ni buku apa. Hamidullah, Profesor Hamidullah rahimahullah, dia buat kerja. Dan Alhamdulillah tahu tak dia jumpa apa? 1/4 daripada Ibnu Ishaq. 1/4 je lah. Yang lain sebab hilang lagi lah, dia tak jumpa. Dan bila dia compare dengan cerita Ibnu Hisham, mirror image. Kecut, buang syair, buang dia punya chain of narrative. Alhamdulillah. Maka kita boleh katakan buku Ibn Ishaq memang wujud. Sebab orang tadi saya mula cakap dah, wujud ke buku ni? Korang buat cerita ni kan? Sebab buku lama penting tu tak? Sebab ini sejarah. Alhamdulillah. Macam mana dia buktikan yang 1/4 tu memang buku Ibn Ishaq tu? Carbon copy, carbon dating. Carbon dating dan sejarah dia tu mirror image dengan Indonesia ni, ikut turutan tu. Sebab Indonesia memang claim aku buat kerja Indonesia, walaupun tak pernah jumpa. Ini memang kerja Indonesia dia. Zaman Ibn Hisham, buku tu ada lagi. Zaman 200 Hijrah hidup, ada lagi buku tu. Kemudian buku tu hilang. Sebab orang Islam makin lama dia makin gila. Orang Islam makin lama makin tak menghargai perkara-perkara macam ni. Jadi jatuh kat tangan siapa-siapa tak, ni buku lama siapa nak beli, RM10 ambil kata. Jadi orang-orang putih dah keluar daripada Dark Ages. Dia kata sebab itu banyak manuskrip Quran ada kat mana? Dekat Berlin, Germany. Dan banyak juga dekat Perancis. Banyak dekat library-library Perancis. Tahu kenapa? Diorang dah mula bertamadun. Orang Islam sudah kurang tamadun. Orang tamadun ni dia menghargai sejarah, betul tak? Orang yang hargai sejarah, kalau jalan tu jalan duta selama 100 tahun, dia takkan tukar punya kepada jalan Sultan Abdul Halim. Ini orang buta sejarah aja akan buat benda ni. Pendapat peribadi saya dah sangat keras dalam bab. Apa kata tukar je negeri ni? Kalau ini bukan Selangor kan, tukar Selangor jadi apa? Negeri Sultan Ibrahim ke? Alang-alang. Betul tak? Dia mematikan sejarah sebenarnya. Bangunan Sultan Abdul Samad tu kolap, Samad dah mati. Dia tak marah pun dia pertama. Letaklah bangunan apa? Bangunan Jeffrey ke? Problem dengan manusia sebab apa? Tak menghargai sejarah. So dia akan mati gitu pun. Itu yang berlaku kepada kubu-kubu dekat Malaysia. Kubu tempat orang Malaysia masa tu Melaya lawan Jepun ni. Yang datang ikut air tu tak? Datang bawa basikal tau. Dia lawan benda kubu tu kecil-kecil tu, dia tembak ke, dia tombak ke, tak apa-apa dah kan. Kubu-kubu ni semua jadi gerai aiskrim sekarang ni. Sebab apa? Orang buta sejarah. Dia cuma ingat apa tadi? Bangunan tu boleh buat aiskrim kot. Dia pun buat, tapi orang-orang tak sedar ni kubu. Sebab ada pakar-pakar sejarah, antaranya Datuk pada kawan saya Munawar. Dia kata ini kubu ni tau, tapi diorang jual aiskrim sekarang. Sebab dah tak menghargai sejarah. Itu yang berlaku pada orang sekarang. Alhamdulillah orang yang datang hari ini ni, orang yang fikir jauh bahawa sejarah itu sangat important. Saya marah sangat ni kenapa? Tahu. Okey, sambungan perang Badar. Boleh sambung?
Stress dia marah. Dia marah. Okay. Okey. Majoritinya orang yang dah hadir kot. Dah hadir kot. Okey. Salah satu, ini sambungan Perang Badar. Kita dah habis separuh dari kisah Perang Badar. Perang dah habis. Siapa yang tak hadir tu rugilah. Nasiblah perang. Perang dah habis Sekarang ni zaman tenang-tenang. Perang Badar berlaku bila? Berapa hijrah? Yes, alhamdulillah. Zaman Mekah berapa tahun? 1 sampai zaman Madinah 1 sampai 10. So semua sekali campur jadi berapa? 23 years. Dakwah Nabi dah selama 23 tahun. Nabi wafat berapa umur dia? Macam mana kita dapat 63? Sebab Iqra' ialah waktu dia umur 40. So campur betul tak? Alhamdulillah cukup. Clear? Boleh faham? Siapa yang tak puas hati ke apa ke boleh tak? Tak boleh tanya lah. Tak puas hati, kita nak gaduh tak? Alhamdulillah, part 1 of the sirah kita dah sampai sini dah. Iaitu 2 hijrah, Perang Badar. Nanti kita akan tengok 3 hijrah, Perang Uhud. Alhamdulillah ada perang kita akan belajar. Bukan satu perang je, at least 3-4 perang. Kalau kita tengok betul-betul, Nabi ni tak ada rumah. Banyak betul masa dekat luar rumah. Easily saya akan cakap suku daripada hidup Nabi 23 tahun ni ialah di luar rumah ni. Saya nak buat kajian nanti berapa bulan di luar, berapa bulan ni, campur semua. Saya nak tengok statistik dah. Ratusan, nanti saya buat insyaAllah. Saya akan share dalam grup lah. Dan kebanyakan masa Nabi sebenarnya jamak dan kasar. Sebenarnya. Alright. So sekarang ni sambungan kepada Perang Badar. Okay, soalan dah sampai. Tahu tak siapa Zainab binti Muhammad? Kita dekat muka surat 3 dah. Baca. Zainab binti Muhammad siapa? Anak kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay. Okay, jangan lupa minum air sebab tempat ni sejuk jadi kita jadi malas nak lepas tu tak malas nak pergi tandas. Okey. Zainab binti Muhammad, dia kahwin, suami dia siapa? Dia kahwin dengan Abul As. Dapat anak? Dapat anak apa? Umamah inilah budak perempuan yang Nabi dukung atas bahu dia. Masa tu dia umur 2 tahun. Nabi masuk nak jadi solat, jadi imam. Dengan budak tu masih di atas dia. Wallahualam di atas ni ataupun masa tu dia dukung ini. Dan Nabi solat dengan dukung dia. Sambil dukung dia. Itulah dapatnya satu fiqh, satu pelajaran bahawa kita boleh dukung anak kalau solat. Dan tak perlu sebab yang sangat kuat pun. Saja-saja pun boleh. Sebab Nabi kan bukannya dia kena babysit anak dia pun, cucu dia. Tapi saja dia buat. Antara hikmah dia kata apa tahu? Orang Arab ni dia tak hormat kepada perempuan sebenarnya. Anak perempuan can do whatever you want. Anak lelaki dia jaga. Kan jahiliah. Dan jahiliah ni ada sampai sekarang kan? Ada tau. Dalam budaya Melayu saya tak nampak sangat. Budaya India kuat. Kuat. Bila ni Alhamdulillah anak lelaki kenapa kalau perempuan tak Alhamdulillah? Alhamdulillah ini sisa-sisa jahiliah yang masih kita sambung. So Nabi nak cuba pecahkan semua ni. Dia dukung anak perempuan dia solat pada muka gerak. Tengok dulu. Kalau budak kecil tu pakai pampers, jadi ada isu kata nanti dia kencing pampers sudah najis tak sah solat. Tidak ada kisah budak Nabi pergi basuh dia mandi wajib dulu budak ni, baru dia dukung dan solat. Nabi solat saja. Jadi apa saja najis pada dia ialah dia. Dia tak ada sambung-sambung. Walaupun pampers dia. Yes. Bukan kita punya
tak timbul isu ni. Okay, settle. Dan tahu tak Abul As ni siapa? Is a special person actually. Saya cadangkan je, cadangkan. Kalau memang kita ramai ni je, kita rapat sikit depan. Saya cadangkan, dia jangan terasa kalau nak buat tak apa, saya tak maaf. Saya gambarkan besok ni. Depan sikit supaya saya sampai lah. Semangat tu sampai. Suara sampai, semangat sampai. Orang kat luar dengar suara tapi tak ada semangat. Orang kat luar kalau boleh masuk. Okey. Nabi ni manusia biasa tau. Tapi jangan quote saya, nanti orang kata orang marah. Okay. Dia orang suka saya cakap Nabi tidak dekat-dekat macam malaikat ni. Tak boleh, Nabi ni manusia biasa. Dia ada perasaan marah lah, cemburu, silap ada tak? Silap ada, lapar ada tak? Dia suka tak makan sesuatu? Ada tak favourite dia? Ada, favourite dia adalah bahagian depan kambing. Kaki, bahagian depan, bahagian depan. Belakang tak nak, depan. Spesifik. Jadi Nabi ni, bila Khadijah dah wafat Khadijah nak mati dah lama dah. Kat sini kan? Khadijah mati kat sini 10 tahun kenabian. Kita kena biasakan diri ya. Kalau ini tahun 1 kenabian, okay? Tahun 2 kenabian, ketiga ke berapa? Tahun 1 apa? Hijrah. Kena biasakan diri. Selepas ni kalau dengar 2 hijrah, kita faham dah. Ini selepas 14 tahun Nabi berdakwah. Betul tak? 13, 14, 17 lah kita. Alright. Alhamdulillah semua dengar kan? Semua dengar cadangan sorry. Harap-harap lebih baik lah Tapi ada blok tak nampak? Saya akan jelas tu. Okay. Nabi ni rindu tak dekat isteri dia yang dah meninggal? Itu Nabi ni satu riwayat sahih. Khadijah ni punyalah dia selalu cakap kalau Khadijah kan dia suka macam ni, kalau Khadijah kan dia akan buat macam ni. Aisyah jadi menyampah. Memang menyampah sebab apa? Saya guna perkataan menyampah. Memang menyampah sebab dia cakap tadi, wahai Nabi dia, tak cukup ke yang muda-muda depan kau ni? Yang kau nak cerita pasal perempuan tua itu yang tak ada gigi tu buat apa? Yes. Dia nak cuba macam clearkan, tua kan? Dah lah, mati lah tu. Ni yang hidup-hidup ni kan? Apa nak cerita-cerita lagi? Nabi cakap ada benda yang mendiamkan itu. Aisyah, dia dah yang beriman kepada aku bila mana semua orang tak beriman kepada aku. Dan dia juga yang membelanjakan harta untuk jalan Allah tanpa banyak-banyak soalan. Allahu Akbar. Dan Nabi memang ingat Khadijah ni. Sebab apa? Bila Hala binti Khuwailid, bila adik ataupun kakak pada Khadijah, Wallahualam, Halah ni datang, Nabi nampak Halah jalan. Kan adik-beradik jalan pun sama, betul tak? Style pun kadang sama kan? Cara pakai tudung pun kadang sama. Kita tengok tu, teringat tak pada kakak dia? Nabi teringat kepada kakak dia. Dan Nabi jadi pucat. Kau tak silap Nabi jadi trembling. Aisyah nampak semua ni. Kemudian bila Halah datang, dia akan bangun dan cakap masuk Halah dia. Dan dia akan bagi makanan-makanan yang sedap-sedap. Macam ini Halah ni, jangan main, ini Halah ni, faham tak? Ini Dan Nabi juga selalu bagi makanan yang dia lebih-lebih tu kepada kawan-kawan Khadijah yang hijrah bersama dia ni, kawan-kawan Khadijah tu. Dan itulah memang sunnahnya untuk kita ingat kepada orang yang dah mati, iaitu berbaik dengan orang yang dia baik dulu. Disebut dalam hadis. So kalau ayah kita atau datuk kita dah meninggal, kita pergi baik dengan kawan-kawan dia. Semoga apa tahu, dia akan cakap, baiknya Abdul Rahman tu, tengok anak dia tak ada apa-apa pun datang juga jumpa aku. Semoga Allah rahmati Abdul Rahman. Betul tak? Betul tak dia akan cakap itu? Baik betul lah dia tengok. Sebagai seorang bapa yang baik, tengok jadi anak dia pun jadi baik. Doa dia akan sentiasa ada. Jadi Halah ini punya anak Abul As. Nampak Nabi memang tak boleh lepaskan benda ni. Dia tak boleh lepaskan Khadijah ni. Nabi tak boleh lepaskan Khadijah. Abul As ialah sebenarnya anak kepada Halah. Maknanya Khadijah punya anak saudara. Dan dia kahwinkan Abul As dengan anak dia, Zainab. Okay, Abul As ni degil sikit. Dia baik tapi dia degil. Dia masuk Islam hanya selepas 20 tahun Nabi berdakwah.
Dia masuk Islam kat sini-sini dia. Apa jadi pada Abu Al-As? Dia berperang di sisi orang kafir. Dia berperang dan dia kena tangkap. Jadi dia antara POW, Prisoner of War, tawanan perang. Kita panggil POW, tawanan perang. Jadi masa tu Zainab kat mana? Kena ingat, Nabi hijrah bukan dengan Zainab semua tau. Kalau dia isteri orang, dia isteri orang. Nabi tak boleh main tara je. Dia isteri kepada Abu Al-As. Nabi tak boleh suruh main keluar je rumah, tak boleh. Jadi dia isteri kau kan, kau uruskan. Walaupun dia Islam dan kau bukan Islam. Jadi Nabi hijrah, Zainab masih sana, Abu Al-As masih sana. Abu Al-As join kafir, orang Quraisy, lawan orang Islam. Dan logiknya dia tak lawan kuat sangat lah. Sebab ini Pak Mentua dia punya tim ni, saya rasa dia akan duduk belakang-belakang dia. Sebab tu dia kena tawan. Kalau dia lawan, dia mati. Betul dia kena tawan. Dan sahabat-sahabat Nabi kenal dia. Diorang takkan bunuh dia gitu je. Kalau dapat dia kata, Abu Al-As, jom lah, aku tawan kau je. Dan aku tak lawan kau. Sebab ini menantu Nabi ni. So Abu Al-As ditawan. Masa ni bukan Islam. Dan sister tanya, boleh ke dia bukan Islam ni Islam? Alhamdulillah, kita belajar sirah baru kita faham. Banyak benda gradual tau. Slow and steady. Bukan hukum. Sekarang baru dikatakan, dan ulama pun berbeza pendapat. Kalau satu orang daripada pasangan masuk Islam, seorang tak masuk Islam lagi, macam mana? Terus cerai ke? Macam mana? Ada ulama bagi beberapa bulan grace period. Ada ulama kata apa tau? You tetap suami isteri sampai bila-bila. Mengikut sirah ni, seolah-olah macam Nabi tak putuskan juga. Dan anjuran Nabi untuk putuskan ialah macam anjuran. Sebab ada yang tak buat. Dia faham tak? Tapi ada isteri Nabi yang merupakan isteri kepada musyrik yang Nabi SAW ceraikan dia. Isteri Nabi Tak, sebelum dia jadi isteri Nabi, dia adalah isteri kepada musyrik yang Makkah. Dia hijrah ikut Nabi, Nabi SAW ceraikan dia dengan suami dia. ada. Bila dia keluar, dia kena cerai lah. Jadi dia yang keluar, dia decide. Sebab tu, berapa tak? Banyak kan? You decide. Lepas tu ada yang masih Abu Al-As sampai 20 tahun. So banyak sangat kisah ni membuatkan ulama berbeza pendapat. Yang paling selamat apa? Kalau satu dah masuk Islam, cubalah sedaya upaya untuk selamatkan suami atau isteri lah. Dan itu paling senang sebenarnya. Dakwah paling senang adalah dengan your spouse lah actually. Sebab rapat, sayang kan. Akhirnya dia akan, sebab sayang dia kata, okey lah, la ilaha illallah. Sebab sayang. Jadilah, biar dia masuk Islam sebab sayang kepada you. Nanti sayang dia kepada Allah akan bertambah insyaAllah. Abu Al-As kena tangkap sebagai tawanan perang. Semua tawanan perang Badar lebih kurang 70 orang. Tawanan perang Badar ada 70 orang. Nabi akan tengok ikut kemampuan. Kalau dia kaya, Nabi minta 4,000 dirham. Kalau miskin kurang. Kalau miskin kurang, memang miskin betul, tak ada family, apa? Kau ajar anak orang Islam, setelah berapa lama aku bebaskan kau. Ajar menulis dan membaca, simple. Sebab memang illiteracy memang sangat rampant dekat orang Arab. Sebab tak penting sangat untuk baca dan menulis masa tu. Okay. So Abu Al-As antara orang yang minta ni lah. Dan siapa yang tawan dia, faham tak? Kalau saya tawan Ali ni saya punya tau. Kalau you nak bagi duit, kena bagi kat saya, bukan Nabi. Jadi orang yang tawan Abu Al-As, dia minta macam biasa. Jadi Zainab hantar duit sikit-sikit. Dan duit tu tak cukup, dia top up dengan barang kemas. Dah dengar kisah ni? Tak. Itu dia bagi apa? Dia bagi dia punya rantai. Zainab bagi rantai untuk selamatkan suami dia yang musyrik lagi. Masih tak Islam lagi. Sayang kan? Dia bagi. Dan rupanya rantai Zainab ini siapa punya? Rupanya Khadijah punya. Khadijah bagi pada Zainab sebagai anak yang nombor 1, anak perempuan nombor 1. Mungkin memang budaya itu ada daripada zaman tu lagi. Anak nombor perempuan nombor 1, mak akan bagi barang kemak ke apa lah. Dia punya bahan kahwin dia kot. So Zainab pegang Khadijah punya kalung dan dia nak gadaikan untuk suami dia. Bila Nabi tengok aja kalung ni, Nabi terus menangis. Nabi jadi sangat sedih. Nabi tanya dekat orang ni, boleh tak kau excuse benda ni, barang ni, jangan ambil, boleh tak kau kurangkan harga dia?
Wah, alah kalau Nabi suruh kurangkan harga tak ada masalah, sahabat Nabi free je ni, ambil je kan. Maka Abu As pun dibebaskan. Nabi bagi satu syarat, you can go but you must send Zainab here. Nabi takutlah kalau kau jadi kat Zainab ke sana. Sebab mesti orang Quraisy dah mula marah kan. Dah lah perang Badar, ramai orang dia mati. Takut-takut dia orang retaliate dengan anak-anak Nabi. So Nabi kata apa? Zainab hantar sini. Itu isyarat kau. Abu As buat perkara ini dengan susah payah sebenarnya. Dia pergi. Kita boleh tahu kenapa dia susah. Sebab dia sayang kepada Zainab. Sebab orang Quraisy suruh dia cerai je Zainab ni. Ini orang murtad punya anak ni. Pada dia Muhammad tu murtad. Sabit dia panggil. Ni murtad ni, apa kau simpan-simpan lagi? Tak, dia tak cerai-ceraikan budak Zainab. Okay? Apa jadi? Bila dia pergi balik Mekah, dia packing Zainab dan dia suruh adik dia nama apa? Al-Kinanah Ibn Rabi'ah. Okay? Dia suruh adik dia hantar kakak ipar ni pergi dekat Mekah, pergi dekat border Madinah tu. Orang Madinah akan datang balik. Okey. Kenapa dia hantar adik dia? Dekat sinilah ulama-ulama berpendapat sebab dia tak tahan. Bukan senang dia nak hantar wife dia, pergilah. Lepas ni aku tak tahu jumpa kau bila lagi, tapi pergilah. Jadi baik aku tahu, aku tak nak tengok pula, kau boleh tolong uruskan, kau hantar je lah dia, aku tak sanggup. Itu yang berlaku lah. Inilah interpretasi. Maka adik dia pun hantar lah. Tapi on the way, dia kisah ni. Sebelum tu saya nak tanya. Kita keluar kejap ni. Keluar kejap jangan dekat. Keluar ke Mekah je. Keluar Mekah. Bajet-bajet dia tengah packing barang tapi pause. Saya nak tanya, snapshot sekali lagi. Kalau kita belajar snapshot, apa dia? Your prophet orang kata cakap, Nabi kau ni masa Fatuh Mekah nanti sebelum hijrah 9 hijrah. Masa Fatuh Mekah, pembukaan kota Mekah, dia menang dengan cara agak aman. Pergaduhan sikit-sikit je. Ikrimah gaduh sikit, Safwan gaduh sikit. Sikit je. Mungkin tak ada orang mati pun. Dia fight tu lari. Ikrimah pun lari. Ikrimah ni anak Abu Jahal. Yang kemudian yang akan jadi sahabat Nabi. Okay. Masuk dengan aman. Semua orang kata, Nabi, engkau ni orang yang baik, mesti kau ampunkan kami kan. Sebab Nabi tanya, what do you think I will do to you? Dekat Kaabah dia tanya, agak-agak engkau aku akan buat apa kat kamu semua? Dia kata engkau orang baik, anak orang baik, cucu orang baik, mesti akan buat perkara baik-baik. Dia kata betul, aku lepaskan kamu semua hari ini. Sebab kalau ikutkan Nabi punya marah, dulu kau yang seksa Bilal kan, dulu kau yang ni kan, dulu kau yang gelak-gelakkan aku, dulu kau yang buat macam ni, betul tak? Engkau diam kan, at least kau diam, betul tak? Bila ketua kau buat kau diam kan, aku nak bunuh semua orang. Dia orang apa kan, cakap apa? Kami terima sebab kami memang jahat pun. Betul tak? Dia orang dah terima dah nak fake dia orang. Tapi Nabi kata apa? Aku lepaskan kamu semua. Allahu Akbar. Tetapi ini yang orang akan buat snapshot ni. Kau tahu tak? Nabi kau cakap apa? Jangan lepaskan 10 orang. Jumpa bunuh. Minta maaf pun tak boleh. You faham tak? You tikit. Jumpa bunuh, tak kisah dia minta maaf ke, masa tu dia pakai kopiah ke, tak kisah. Bunuh kan? Jumpa dan bunuh. Jadi bila kita tengok hadis ni, aduh, Nabi, walaupun dah keadaan tenang, kenapa Nabi nak bunuh 10 orang ni? Jadi kalau kita tengok hadis tu saja, rasa tak macam, kejam. Aku nak jawab macam mana? Boleh jawab? Nabi arah execution tau. Dan memang ada satu orang lelaki ni, sahabat Nabi kejar dia sampai dia pergi atas kelambu tau, kelambu Kaabah. Tahu dia buat apa? Dia tarik kelambu Kaabah, dia wrap diri dia. Ini antara orang seorang yang Nabi kata you jumpa you bunuh. Dia wrap diri dia. Tolonglah, tolong jangan bunuh aku. Dia tahu dia kena bunuh ni. Dia tahu Nabi kata dia kena bunuh. Tolong jangan bunuh aku, tolong. Dia merayu sampai sahabat Nabi pun dah jadi macam hati dah hilang marah lah. Tadi kejar tu marah tu. Dalam kan kat kelambu Kaabah semua ni kan. Dia dah jadi hati ni. Seorang daripada sahabat jumpa Nabi, wahai Nabi, dia dah wrap diri dia kat kelambu Kaabah dah lagi. Faham tak? Punya minta tolong, jangan bunuh aku, jangan bunuh aku. Tapi tak masuk Islam tau. Just jangan tolong, jangan bunuh aku je. Nabi kata apa? Simple. Bunuh dia. Kejamnya. Kan? Kejamnya. Kenapa Dah minta tolong macam tu pun bunuh juga. Saya beritahu salah satu sebab. Okay? Salah satu sebab kenapa Nabi suruh bunuh satu orang, tapi akhirnya tak kena bunuh tau. Yang 10 orang tu bukan semua kena bunuh. Yang kena bunuh betul-betul mungkin 4 aja, ataupun 3. Nanti kita akan belajar insyaAllah. Salah seorang yang masuk dalam
dalam geng-geng jumpa dengan gunung ialah Habbar. Habbar. Ada kat situ? Kata Habbar diganggu oleh Habbar. Apa dia? Bila siang-siang adik kepada Abul As ni, dia agaknya innocent lah. Dia innocent. Dia kata, aku cuma hantar je anak Muhammad balik kat Muhammad. Apa salahnya? Siang-siang dia hantar. Dia pegang unta. Bila siang-siang dia keluar, orang Arab Quraisy baru aja kalah Badar, baru je humiliated, malu, marah. Dia kata, senang-senang je kau main hantar orang pergi sana. Ini anak Muhammad lah tu. Dia orang pun kerumun dia. Kerumun ni, kena ingat tau, adik Abul As bukan Islam tau, tapi dia orang yang berani dan dia orang truthful. Apa dia cakap? Kau jangan dekat. Kalau dekat aku akan panah kau. Dia sanggup bunuh kawan dia sendiri. Sebab apa? Ini kebenaran. Buat apa kau bunuh perempuan ni? Kan Zainab bukan yang tentera pun. Dia cuma nak pergi pada bapak dia je. Dia je lah dia pergi. Dia kata kalau kau dekat, aku betul-betul akan bunuh kau. Oh, benda ni benda yang sangat besar sebenarnya. Sebab orang Arab takkan bunuh orang Arab sahaja. Kan? Apa guna kau bunuh aku hanya sebabkan musuh? Tapi tak, I will kill you. Tapi diorang cuba juga untuk kacau Zainab. Salah seorang ialah Habbar. Tahu dia buat apa? Mengikut satu riwayat, dia cucuk, dia tikam unta yang Zainab naik. Ada satu riwayat, dia tikam sampai Zainab sekali tikam. Zainab kena. Bila Zainab kena, unta dia kena. Unta yang kalau dah luka jadi apa? Dia akan marah-marah kan? Dia agaknya naik-naik itu. Maka Zainab jatuh. Dan waktu itu diriwayatkan bahawa Zainab tengah mengandung. Dan mengandung awal-awal. Dia keguguran. Boleh marah tak kita? Marah kan? Apalah kau nak kacau perempuan ni kan? Bila dia gugur, Abu Sufyan radhiyallahu anhu, masa itu kafir, ketua kepada Mekah sekarang ni. Sebab ketua-ketua Mekah semua dah mati kat Badar tau. Jadi Abu Sufyan jadi ketua. Sebelum tu dia bukan ketua, dia second layer. Okay? Dia macam timbalan-timbalan. Sekarang dia lepas jadi ketua. Abu Sufyan datang, jangan kacau. Faham tak? Dia kan gitu, dah balik. Aku uruskan dia kata. Bila dia orang semua balik, puas hati sebab Abu Sufyan dah datang, dia cakap dekat Kinanah, kau ni bodoh lah. Kita baru je kalah. Kau tahu kan orang semua marah kepada Muhammad. Kenapa kau buat macam ni siang-siang? Kau balik sekarang. Lepas beberapa hari kau bawa di malam-malam, aku akan pastikan dia selamat. Subhanallah. Nampak dia politician yang bijak. Apa guna kacau perempuan ni? Kan, yang betul-betul fight, biar fight. Gentleman lah, laki dengan laki. Apa yang kau nak kacau-kacau ni? Habbar ni nampak tak gentleman dia. Apa dah dicucuk di perempuan tu kan? Maka Abu Sufyan punya cadangan dia ambil. Lepas beberapa hari dia hantar malam-malam. Maka Zainab pun selamat. Tapi Nabi marah kan? Marah, dia punya marah. Saya nak cerita marah ni. Tahu dia kata apa? Ini pun satu hukum lagi keluar ni. Tahu tak kita semua tak boleh bakar benda hidup? Tak boleh bakar serangga, tak boleh bakar tikus, tahu kan? Tak boleh menyiksa dengan api, tahu kan? Hukum dia datang daripada ni. Nabi kata, kepada siapa saja yang pergi belah-belah Mekah, sahabat-sahabat dia, kalau kau pergi Mekah, kau jumpa Habbar, kau letak dia atas kayu, kau bakar. Marahnya Nabi ni, sebab Nabi manusia, betul tak? Anak dia kena macam ni dan cucu dia yang bakal lahir tu mati, dia marah ni. Dan tak perlu pun mati. Kalau dalam perang tak apa. Ini dalam keamanan. Kenapa kau buat macam ni? Dia marah ni. Dia kata kalau kau jumpa Habbar, kau bakar dia. Kemudian sahabat Nabi kata, okey. Sahabat Nabi pun jalan kan? Siapa yang nak pergi, itu Nabi akan cakap, kau bakar dia. Jadi satu grup ni kata, kau pergi bakar Habbar kalau kau jumpa dia. Dia pun jalan. Nabi panggil dia balik, jap, come. Aku malu dengan Allah. Kerana api ni ialah hak Allah untuk menyiksa hamba dia. Kalau kau jumpa dia, kau bunuh je dia. Jangan bakar lah, bunuh. Tapi nampak tak marah dia macam tu? Tapi dia kurang sikit. Kau jumpa, kau bunuh dia. Sebab dia memang layak dengan bunuh. Saya nak tanya sekarang, ada layak tak mati dia? Ada layak tak dia mati? At least dia menyebabkan kematian satu jana. At least lah. Maka at least kisah pun dah boleh kot. At least lah. Tapi kemarahan Nabi, dan waktu tu waktu tak perang, boleh sangat sebenarnya. Layak dah. Tapi tahu apa jadi pada dia? Subhanallah. Saya cerita siap-siap. Masa Fatu Mekah nanti, somewhere here. Now we are here boleh try ini. Masa Fatu Mekah ni, Habbar, diorang cari dah. Sebab diorang ada dis kan. Diorang cari Habbar tak jumpa. Dia menyorok dekat rumah satu sahabat. Kemudian dia pakai cloak dia. Dia pergi depan Nabi. Lepas semua dah settle lah. Nabi tengah duduk-duduk, tengah bincang-bincang ni. Dah settle semua dah. Semua dah tenang.
Mekah dia memang dapat dekat orang Islam. Dia pergi depan Nabi, dia buka mulut dia, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia ikut satu riwayat, dia belum cakap lagi, tapi dia cuma datang kat Nabi, wahai Nabi, ampunkan aku. Dia tak cakap la ilaha lagi, ampunkan aku je. Kita ambil ampunkan aku Allah, sebab dia lebih sesuai. Ya Allah, wahai Nabi, ampunkan aku. Nabi diam lah, sebab dia punya marah. Ingat tak, marah dia nak bakar dia tau. Nabi diam, tak boleh nak jawab. Nabi diam je. Dia tanya, wahai Nabi, please ampunkan aku dah risau ni. Nabi diam. Berulang-ulang kali Habar cakap. Sahabat-sahabat Nabi jadi confused. Ada arahan untuk bunuh dia. Is it still on ke tak ni? Depan Nabi ni, on ke tak? On ke tak? Dia orang tak pasti. Dia pegang dalam pedang. Nampak ke tak? Ya, jangan. Tengok Nabi. Nabi tengok dia. Nabi tengok dia. Nabi diam. Banyak lama sangat dia cakap kan, sampai Nabi kata, okey. Habar pun pergi happy. Bila Habar pergi, sahabat Nabi cakap apa tau dekat sahabat dia? Dia ingatlah Habar bukan tak cakap la ilaha illallah, dia cuma kata minta ampun kan. Kemudian dia cakap, Nabi marah sahabat dia. Kenapa kau tak bunuh dia? Sebab dia kata, wahai Nabi, kami confused. Sebab dia depan kau. Kan aku dah kata kalau kau jumpa dia, kau bunuh je dia. Tapi Nabi di depan kau tadi. Nabi, kalau kau bagi satu isyarat mata pun kami dah merah, kepala dia dah terputus lah. Bagi isyarat mata macam kan? Bagi isyarat mata pun, disebut dalam hadis tu, bagilah isyarat mata pun, settle dah Habar tu. Kenapa kau tak buat? Simple kan? Nabi diam, faham tak? Nabi diam. Kalau Nabi kata settle, Nabi kata apa tau? Tidak layak untuk seorang Nabi memberi isyarat mata macam tu. Dia macam penipuan. Isyarat mata macam penipuan. You depan dia, kalau you nak bunuh dia, you cakap I will kill you. Itu gentleman. Nabi tak nak cakap dia sebab mungkin tak sanggup. Sebab dia macam nak hisap. Jadi aku tak sanggup, tapi kau buat je lah. Tengok tak? Aku tak sanggup apa, kau buat, kau rahan je. Tapi dalam keadaan confused tu, Allah menyelamatkan Habar daripada kemarahan Nabi. Maka Habar masuk Islam, alhamdulillah. Dan you know what? Habar inilah yang nanti dia punya cucu cicit dia akan buka satu bahagian dekat India, dekat Sindh. Sindh, S-I-N-D-H, Sindh. Satu kawasan kat India yang border dengan Pakistan. Diorang buat satu kerajaan besar. Kerajaan tu namanya Habbarid Dynasty. Ni yang patut mati ni, kalau dia mati tak ada dynasty tu. Tapi sebab tak mati dah, dia ada anak cucu kan, sambung-sambung lagi. Maka itulah dia jadi Habbarid Dynasty. Sampai sekarang you can search lah, memang ada Habbarid Dynasty. Inilah kisah Habar yang kononnya patutnya dibunuh tapi selamat oleh Allah. Yang Kaabah itu orang lain. Itu orang lain. Itu confirm dah. Dan dia punya kesalahan you pun tak boleh maafkan. You takkan maafkan dia yang duduk dalam bunuh. Nanti kita akan belajar. Dia Sebab waktu dulu dekat Mekah tu, dia dah terima Islam. Zainab waktu dekat Mekah, yes. Sebenarnya ramai je sahabat-sahabat Nabi yang perempuannya Islam, lelaki tak Islam. Contohnya ialah Abbas, pakcik Nabi. Wife dia Ummu Fadl. Islam daripada awal lagi. Ummu Fadl ni orang kedua masuk Islam selepas Khadijah. Second person lepas Khadijah. Tapi Abbas still macam tak sure. Sebab ini anak saudara dia. Dia sayang. Dalam keadaan tak Islam sangat tu pun, Abbas akan pergi dekat Mekah ni, dia akan sentiasa duduk tepi Nabi. Tahu kenapa? Takut Abu Jahal nak buat apa-apa kat anak saudara. Dia sentiasa saja follow Nabi, walaupun dia tak Islam sangat. Yang kita akan tengok nanti. Nanti dia akan cakap, wahai Nabi, Abbas punya kisah ada kat sini tak? Tak ada, kita dah cerita dah kisah Abbas lepas tak? Dah, Abbas lepas. Masa belum hijrah, orang-orang Islam yang duduk dalam Mekah started to bully kan. Kenapa bila sahabat-sahabat ni sekolah hijrah, yang tinggal ni tak ada tak pernah bully? Okay. Dan dia macam gentleman. Yes, dia awal kan? Okay. Saya rasa yang hadir sirah satu mungkin boleh jawab. Kita dah belajar the mafia mentality. Thanks for bringing this up. Orang Arab hidup macam mafia. So this is my group, Al Capone. You Al apa, you Al apa, kan? Family, dia ikut family. Jadi kalau
orang tak, sebab itu Nabi selamat sebenarnya selama beberapa tahun. 3 tahun terakhir tu Nabi problem sebab Abu Talib mati. Kalau tidak, if you want to kill him, you must kill me. Kita fikir, alah, bunuh je lah Abu Talib, seorang manusia. Dan memang pun orang Bani Hashim, Abu Talib punya geng pun dah tak setuju dengan Abu Talib sebenarnya. Tapi atas rasa respect, dan tidak pernah diorang ni overthrow dia punya betul. Diorang tak pernah buat kerja. Dia mati baru seorang akan ganti. Dia tak pernah kata aku tak suka kau berturut. Dia bukan macam raja-raja tau. Sebab apa? Ini pakcik juga. Kan diorang grup-grup family kan. Takkan aku nak bunuh pakcik aku, ataupun takkan aku nak malukan dia, turunkan dia. Okay. So diorang ada mentality mafia tu. So if you are from that clan, the clan will jaga you although you are a murtad. Lepas tu Nabi selamat. Okay. Jadi orang yang pergi Ethiopia tu, hijrah pertama seorang Ethiopia, ialah geng-geng yang sudah tak ada family, yang family sudah disown. Diorang kena buat tu, rasmi tau. Okay, daripada hari ini dia bukan daripada Bani Hashim. Habis, dia dah seorang lah. Seekor kambing yang boleh dimakan siapa-siapa. Itulah. Dan jadi pada siapa tau yang ini? Abu Bakar. Abu Bakar daripada suku kaum Taib. Dia tak famous sangat, dia kecil punya, tapi bawa Quraisy juga. Semua faham tak? Quraisy bawah dia ada banyak clan kan? Bawah Quraisy. Abu Bakar daripada Taib, dia dah disown lah. Sebab tu dia pun on the way nak pergi Ethiopia. Umar tak pergi Ethiopia sebab apa masa tu? Kenapa Umar tak pergi Ethiopia waktu awal-awal ni? Hijrah kepada Habasyah. Alhamdulillah. Sebab dia belum Islam pun lagi. Dia Islam selepas dia orang pergi Ethiopia. Jadi yang tak ada clan akan kena bully. Contohnya Bilal bin Rabah semua tu memang hamba, so kena bully. Abdullah bin Mas'ud pun tak boleh tunjuk sangat keislaman dia, yang kena pukul. Sebab itu Abu Bakar masa tolong Nabi waktu masa Uqbah ibnu Abi Mu'aid, dia mencerut Nabi daripada belakang guna selendang dia. Nabi tengah solat, dia cerut dari belakang. Nabi tak boleh buat apa. Orang cerita kat Abu Bakar, kawan kau kena lah. Dia lari, dia pukul Uqbah ni. Bila dia pukul Uqbah, silap besar dia. Kenapa? Sebab dia ni tak ada perlindungan. Uqbah ni ketua tau, antara ketua-ketua kabilah. Maka orang semua ke rumah Abu Bakar dan pukul dia. Diriwayatkan 1 minggu dia tak keluar rumah, kena pukul dengan teruk. Nabi Muhammad pasal tak kena pukul macam tu. Now we understand kenapa Nabi tak kena pukul macam tu. Bila kena seksa, kenapa Nabi tak kena seksa? Sebab clan. Bila tak ada clan, Nabi understand the mentality. Jadi kalau dia Bani Hashim, sampaikan walaupun dia jahat, dia akan jaga juga ahli clan. Tahu Abu Lahab? Dia jaga Nabi selama 20 tahun. 20 hari. Bila dia take over daripada Abu Talib mati, dia jadi ketua. Memang tunggulah, dia timbalan kan. Bila dia take over, dia jaga Nabi lagi, Nabi selamat. Tapi Abu Jahal ada idea yang lagi power. Dia jumpa Abu Lahab. Abu Lahab ialah Bani Hashim kan? Abu Jahal ialah Bani Makhzum. Dia jumpa Abu Talib. Kau tanya Muhammad, Abdul Muttalib ada kat mana? Dia tahu tak, dia guna sentimen. Kau tanya Muhammad, Abdul Muttalib kat mana? Nabi tak boleh jawab kan? Nabi tak boleh jawab. Jadi Abu Lahab kata betul lah, memang dia dianggap Abdul Muttalib masuk neraka. Orang ajar betul, Abdul Muttalib ni bapak dia kan. So dia kata, aku potong aku punya perlindungan. Sebab tu Nabi Muhammad terpaksa pergi ke mana? Taif. Sebab tu Nabi sibuk dengan Taif tu, nak cari second family. Nabi dah tak ada family. Hidup di Arab tak ada family memang tu. Itu yang jadi pada bila ada geng. Jadi you kena ada family. Dan kalau boleh family tu kuat. Dan sebab itulah Nabi mengambil Aus dan Khazraj sebagai apa? Family. Dan you tahu tak, bila jadi family betul tak? Jadi serius pun jadi family tau. Punya style dia memang tribe. Kalau you masuk dalam my family, you are mine. You akan kahwin dengan orang tribe aku, kau akan hidup macam ni. Punya seriusnya benda ni. Bila, boleh bayang sekarang kat Mekah kan, kita ada pos kata dia apa-apa. Ada pos tak? Ada pos dia kan, sambung kan. Saya nak cuba memahami. Zainab,
Dia nak packing kan? Rasa dah jalan dah, dah keluar tadi. Dah play dah macam nak. Pause sekejap. Jatuh muntah kan? Saya nak cerita nak biar faham lah punya seriousnya klan-klan ni. Kalau Nabi ni dah offer diri dia nak masuk dalam klan apa? Ansar. Ansar ni perkataan baru. Sebenarnya Aus dan Khazraj, dua klan kan, bersaudara semua, orang Madinah lah. Sekarang ni sebenarnya kan, kalau kita faham betul-betul, sahabat Nabi yang berapa puluh tu yang hijrah, kemudian berapa ratus hijrah, diorang dah jadi orang Madinah. Dan kalau kita tengok betul-betul, perasan tak lepas tu, kena ingat tau, Nabi dekat Mekah berapa lama? Ini bukan 13, sebenarnya 40 lah. Ini tanah dia tau. Madinah is a foreign land, tak ada kuras kat situ. Inilah kawasan aku ni, aku duduk kat kawasan maju lah kan. Tapi Nabi mati kat mana? Dia nampak tak? You know why? Sebab aku dah jadi orang kau. Dan memang Nabi faham macam tu, tapi orang Ansar ada doubt sikit. Dua-dua faham, kau dah jadi geng aku. Tapi waktu Fatu Mekah, kemudian perang Hunain, masa Fatu Mekah dia cakap dah, Nabi, kau akan duduk sini ke? Sebab tengok kau happy sangat duduk kat Mekah ni. Yelah, tanah dia. Dan 3 tahun dah tak ternampak dia punya tanah. Dia jumpa gena-gena dia balik, mesti dah happy kan? Macam orang Kelantan balik Kelantan kan? Happy gila-gila ni. Sampai orang asal dah mulai tengok-tengok, habis lah kita. Habis lah Nabi tak ikut kita balik kan? Orang nak Nabi dia. Nabi kata, aku tahu kau tak kau risau. Once kau dah ambil aku ni daripada kau. Habis cerita. Kita lepas ni habis kerja, kita semua akan balik. Sebab itu Nabi tak tinggalkan Abu Bakar, Umar, Osman untuk jadi penjaga Mekah tau. Tapi siapa yang baru masuk Islam tu, kau jaga Mekah. Faham? Dia faham tak? Sebab kami ni semua orang Madinah dah. Kami dah tak boleh duduk Mekah. Sebab itu Nabi mati dekat Madinah. Dan sahabat-sahabat Nabi yang hijrah semua mati di Madinah. Subhanallah. Ini satu pengumuman yang besar sebenarnya. Sekali aku dah janji, aku akan follow. Sebab kau dah ambil aku sebagai anak, aku memang jadi anak kepada kaum pula. Kau kita faham tak? Kita faham kenapa Nabi mati kat sini pula? Kan kita tak faham kan? Kenapa dia tak balik kampung dia? No, balik kampung, he's already from the Ansar. Good. Boleh Okay. So it makes sense. Masa penghijrahan yang betul-betul tu Aisyah tak ikut sekali kan? So masa mana yang bahkan tinggal semua anak-anak dia? So masa mana yang dia kemudian lepas pada perang Badar lagi tak? Saya rasa sebelum lagi lah. Aisyah sebelum Ramadan dah datang. Saya rasa. Siapa yang ada info tolong kan? Saya rasa sebelum. So Zainab selamat lah sampai Akhirnya Zainab selamat sampai ke Madinah. Dah semua cerita Zainab ni. Sekarang ni kisah cerita dia tau. Kan dia punya love story tak habis lagi ni. Sebab yang dia love gila-gila tu ada kan Mekah sekarang ni, Abu Al-As. dia tak poligami seorang jadi. Yes, Abu Al-As tak poligami. Saya tahu kita dalam sejarah. Okay. Apa jadi? Nak break dulu? Tak. Taif tu kan, dia surat. Yang saya faham, Nabi Muhammad SAW dia pergi Taif for dakwah. But now hari ni saya tahu kan, because the one of the reason dia nak cari perlindungan daripada tu. Alhamdulillah. Bagi kerja pun berdua. Dengan Zaid, anak-anak akak ni. Oh, bila yang Ali nak kahwin dengan anak Abu Jahal tu, hadis ni yang Nabi SAW cakap kan? Yes. Abul As berpegang pada janji kan? Yes. Thanks for reminding. Nanti itu yang O tu yang best tu. Nanti bila Ali kat sini-sini nanti tenang, orang Islam dah menang, power dah. Dah buka Dah. Ali plan untuk berpoligami. Dan dia nak kahwin dengan anak Abu Jahal. Islam. Perempuan ni. Nabi dapat tahu, dan probably Nabi dapat tahu yang Fatimah tu tak puas hati. Dan standard lah perempuan takkan puas hati dengan poligami. Nabi naik mimbar. Nabi cakap, Fatimah itu sebahagian daripada aku. Siapa yang sakiti dia, dia menyakiti aku. Seolah-olah Nabi dengan Ali ada perjanjian yang you takkan poligami anak aku. Seolah-olah. Sebab benda ni hadis yang muskil juga tau. Sahabat orang pencara hadis macam ada beberapa teori. Kenapa Nabi cakap macam ni? Orang lain Nabi suruh je kahwin. Kahwinlah banyak.
Tapi kenapa yang Ali ni Nabi halang? Dan bila Fatimah mati, Ali berpoligami. Faham tak? Bila Fatimah mati, Ali boleh kahwin banyak. Isunya satu je. Orang tak pasti Nabi marah tak bagi sebab anak dia ke ataupun sebab anak Abu Jahal. Sebab Nabi dua-dua boleh sebut, siapa sakiti Fatimah, dia sakiti aku. Kemudian Nabi kata, tak layak, tak patut anak seorang Nabi dimadukan dengan anak seorang musuh Allah. Tak patut ada dalam satu rumah lagi, one household lah. So dengan itu Ali terus drop the case lah. Tak apa. Simple je. Ali terus drop the case, tak apa. Dan Nabi cakap, dia reminiscent lah, dia teringat kepada Abul As. Dia kata, Abul As, aku anak menantu aku seorang lagi. Nampak tak? Ni menantu aku ni. Aku tengah banding menantu aku lagi ni. Menantu aku satu lagi, bila dia cakap, dia buat apa yang dia cakap. Nampak tak? Bila Nabi lepaskan dia ke Makkah, dia boleh je pergi Makkah relax-relax. Apa? Nak hantar bini aku lah, kata aku lah. Dan Zainab tak boleh lawan pun. Tapi tak, he was true to his word. Dia hantar. So Nabi sangat appreciate cakap Abu As. Dan Abu Ali kemudian dia masuk Islam. Kemudian dia masuk Islam. Tapi muskil tak kenapa Rasulullah takdir dengan Ali terus. Kenapa nak mimbar, nak di apa? Dibuat-buatkan. Kan? Macam seolah kalau ada janji dengan Ali je lah kan? Ada jawapan dia? Boleh? Jadi Nabi tak sebut tau Ali kau jangan madu je. Faham tak? Dia tak kata Ali kau jangan kahwin. Tak. Nabi cakap general, tapi kita semua tahu tu kisahnya Ali. Nabi selalu macam tu. Satu orang ni, satu orang ni, dia pengutip zakat. Dia macam pegawai Nabi lah. Dia datang kat Nabi. Okey, ini ialah duit zakat, tapi yang ini dia ambil sikit, ni aku punya. Sebab dia bagi hadiah kan. Ini rasuah sebenarnya. Inilah hadis tentang rasuah. Dia cacik takut ada soalan kat rumah. Ada kat rumah. Tapi dah sakit sikit. Masya-Allah. Nabi tak sebut nama Ali. Saya bagi contoh hadis rasuah tu kan. Saya bagi contoh Nabi memang style dia macam ni. Dia cakap, ini bagi aku. Tahu Nabi buat apa? Tinggalkan dia, naik atas mimbar. Aku nak cakap sikit. Orang akan datang, kenapa dengan kamu ni? Bila aku bagi satu kerja, kau balik dan bagi aku hasilnya, kemudian kau kata satu bahagian tu kau punya. Kalau engkau ni, cakap Nabi lagi ni, cuma saya translate Nabi M, nampak macam kasar sikit pun. Kalau engkau duduk kat rumah mak kau dapat tak duit tu? If you just sitting at your home, you think satu orang datang, ada duit lebih sikit yang nak bagi kat kau. Nampak tak? Ini kisah-kisah kontraktor pun. Tak apa saya belanja untuk raya, tak apa saya belanja, saya bagi pen, saya bagi kertas, saya bagi ni tu lah. Tak apa saya belanja. Tak apalah, ekor-ekor dekat pejabat kita buat. Sampai ekor pejabat-pejabat polis pun kontraktor yang sama sponsor. Mana boleh? Kan sangkut. Saya sponsor ekor untuk pejabat polis, balai polis. Habislah, mestilah geng. Betul tak? Ini Nabi marah betul. Kalau polis ni tak polis, duduk rumah masing-masing, agak-agak kontraktor tu nak tak renovate rumah kau. Kalau kau bukan inspektor bahagian siasatan jenayah, you think he will do that? Kalau kau ahli bomber je, itu cakap Nabi tu. Kalau kau duduk rumah mak-mak kau rasa orang tu nak bagi duit tak? Tak kan? Faham bahawa ini adalah rasuah. Tapi perasan tak, orang tu tak terasa sangat. Dia macam dan pelajaran itu semua orang dapat. Jadi pelajaran bagi Nabi Ibrahim semua orang ialah apa? Antaranya, Nabi tak suka tembak seorang-seorang. Dan depan orang Nabi tak sebut nama. Okay, it's indicated. Okay. Nombor dua, at least orang lain pun dapat juga pelajaran bahawa Fatimah ni aku sayang, jangan sakiti antara. Nombor tiga, peganglah pada janji. Aku appreciate pada janji, pada orang yang penganiaya. Nampak tak? Appreciate aku punya menantu seorang lagi. Aku tak kata kau tak pegang janji. Aku cuma cerita, aku ada satu orang Abul As ni, dia pegang pada janji dan aku respect. Jadi adalah pelajaran untuk umum, dan ada pelajaran untuk orang yang kena dulu. Okay, good. Yang ambil. Fatimah lagi dia hidup memang dia tak dia memang beragama. Yes. Sebenarnya ada juga hadis yang tunjuk Ali
Poligami Poligami zaman Fatimah hidup. Nanti saya confirm balik daripada kan. Dia poligami ataupun yang hamba Yang tawanan perang tu, tawanan perang. Kalau poligami lain tau dengan hamba. Ya, hamba. Itu Hamba tawanan memang perang kira hamba open. tu. Tawanan perang kira hamba. Apa? Hamba. Itulah cara salah satu dapat jadi hamba. Kita nak break tak kejap? Break. Break kejap Kejap